السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، وفقهنا في الدين يا أرحم الراحمين. اللهم اهمنا رشدنا وعز من شرور أنفسنا. اللهم اهمنا رشدي وعز من شر نفسي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وحسن أقوالنا وأفعالنا ونيتنا وفروجنا من الفواحش. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Syukur kita kepada Allah Ta'ala yang dapat lagi temu dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan lagi diberkati sepanjang hayat kita. Amin amin ya rabbil alamin. Sebelum kita nak sombong pada ayat-ayat tauhid, iaitu ayat-ayat tauhid, banyak benda yang berlaku dalam masa sebulan ni, terutamanya bulan 4 ni kan. Banyak kes-kes yang berlaku bulan 4. Duit pun dah makin naik kan. Lepas tu tax buat semua orang kena, tak kecuali kan. Semua orang dah kena tax. Ini satu bala agak-agak dah paling sakit bagi orang-orang yang miskin. Orang kaya pun mengut, apa lagi orang miskin kan. Mudah-mudahan kita ni Allah Ta'ala bagi kekuatan orang memperjuangkan agama Islam, tegakkan Islam dengan cara betul, ikut cara Nabi SAW, bukan ikut cara nafsu, bukan ikut cara pemikiran masing-masing. Kenalah nak tegakkan Islam, kena ikut Quran dan Sunnah. Ramai orang nak tegak Islam tetapi ikut kepala dia sendiri. Ini macam mana nak tegak Islam? Susah. Nabi SAW 10 tahun saja dapat kenabian. Tahun yang ke-11 Nabi dah dapat Madinah. 3 tahun duduk kat Madinah dah dapat apa? Dah dapat ekonomi. Madinah kekuatan ekonomi meningkat. 6-7 tahun duduk kat Madinah dah dapat Mekah bawah tawanan Madinah. Selepas 40 tahun Islam memegang Madinah, dapatnya seluruh 2/3 bumi bawahnya Islam. Kalau kita ikut cara Islam yang betul, cara Nabi SAW, cara betul, cara Quran dan cara hadis, cara ijma' qiyas, cara yang betul, maka kita akan ikut cara mereka, akan dapat kemenangan cara mereka. Tetapi kalau ikut cara masing-masing, tak akan dapat kemenangan. Macam saya tadi berbincang dengan Atika Haji dan Umrah tentang untuk nak dapatkan orang senang nak pergi umrah dan haji, terutamanya haji. Kalau kita daftar haji sekarang ni kan, kita akan dapat selepas umur kita 63 tahun boleh dapat haji. Kalau umur saya 35 campur dengan 63, dah berapa tahun agak kan, 100 lebih. Ni kerja gila kan, ni kerja gila punya kerja kan. Lepas tu pula Etika Takaful, dia buat satu ketah kerja berkaitan dengan Maybank kan. Dia buat satu benda kan, supaya orang boleh pergi selepas 20 tahun. Tetapi layaknya orang yang nak masuk situ yang gajinya 4,000 ke atas. Saya pun cakap,
Takkan orang kaya nak mainang kan? Mana orang miskin nak letak mana kan? Nak letak mana orang miskin ni? Fikirkanlah untuk orang miskin-miskin. Saya cakap kalau buat fikir macam ni, kita kena ubah macam-macam ragam. Nah, lepas tu saya buat tak tahu lah kan? Saya tak suka kan? Kita ambil kesempatan atas kekayaan. Kita nak buat satu kerja, fikir orang miskin, fikir orang sederhana, fikir orang orang kaya. Tiga-tiga kena fikir. Kalau kita fikir orang kaya saja, orang yang fikir orang kaya saja ni ada kepentingan. Fikirlah untuk orang miskin. Berapa ramai orang miskin tak dapat rumah kan? Macam saya sendiri pun tak dapat nak beli rumah, duduk rumah sewa, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Saya sendiri kan? Tu saya sendiri. Apa lagi orang lain yang tak dapat kerja. Salah satu yang macam mana kita nak tegakkan agama, kasih sayang. Macam mana dalam hadis kata Allah Ta'ala, inni la ihimmil azab. Allah Ta'ala tak hiraukan azab di atas muka bumi. Allah Ta'ala nak hancur leburkan bumi ni tak kisah, bila-bila masa je nak hancurkan. Illa bisalasa, kecuali 3 benda. Ummar biyuti, yang hidupkan rumah-rumah Allah Ta'ala. Yang nombor 2, mutahabbina fiyah, kasih sayang kerana aku. Yang ni yang paling penting. Hidup rumah Allah. Semua orang yang datang masjid kenalah senyum kat orang. Janganlah tengok orang jahat sikit, tak pakai kopiah, dah masam muka. Macam manalah kawan tu datang masjid, macam mana orang tu datang surah. Senyumlah sikit pada budak-budak kita ni. Sebab ramai dah sangat yang saya jumpa orang yang sembah jin, yang murtad, yang ikut permesen, yang ikut sembah, yang ikut Kristian, yang mesatkan kawan-kawan je, ramai. Kita ni pula yang dapat rezeki datang ke masjid, tolong senyum sikit, bantu sikit budak-budak yang muda supaya mereka ni cinta pada masjid. Bila mereka cinta pada masjid, akan terangkatnya satu kemurkaan Allah. Lepas tu hidup kasihkan sayang. Kasih sayang terlampau penting dalam agama. Kasih sayang satu sama lain terlampau berharga di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nakkan kita kasih kawan kita yang Islam lebih kasih pada diri sendiri. Sampai keluar hadis Nabi, la yu'min ahadukum, tidak berimanlah orang, semua orang, hatta sampailah yuhibbu li akhi kama yuhibbu li nafsihi, sampailah dia cinta sama-sama kawannya lebih pada diri sendiri. Kawan yang sama-sama Islam. Yang ni yang kita kena fikirkan. Sama-sama Islam yang kat sini ni, kita kena ada kasih sayang. Bukan dalam hatinya kasih, tetapi cara perbuatan macam sombong kan, ni tak boleh lah. Kenalah kasih sayang. Nombor 3, Rasulullah SAW kata, mustaghfirina fil ashar, beristighfar pada waktu sahur. Ayat iman yang pertama iaitu Allahus Samad. Kalau kita ada sifat takut pada diri kita, ada sifat gebentar dalam diri kita, ada rasa benda tak kena dalam diri kita, masuk hutan, naik motor seorang-seorang rasa takut, perbanyakkan sebut Allahus Samad, Allahus Samad. Apa kelebihannya? Benda yang nak ganggu kita, yang menyebabkan kita takut, mata-mata yang kita tak nampak, iaitu mata-mata syaitan dan mata-mata jin, mata-mata yang kita tak nampak. Bila kita baca banyak benda tu, maka dia kena dakwah sekali. Syaitan tu, jin pun kena dakwah. Dia pun rasa yang Allah Ta'ala kontrol diri dia. Sebab itulah kalau kita dengar daripada orang-orang yang perubatan, dia akan baca Allahus Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu baca Allahus Samad, Allahus Samad sampai 40 kali. Maksudnya apa Allahus Samad? Allahus Samad, Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dan segala makhluk berhajat dengannya.
Lepas tu Allah Ta'ala yang bersifat kekal dan abadi, dia sentiasa dengan kita dan segala hajat kita itu. Dan segala hajat yang si jahat pun tahu kan. Sekarang ni kita tengok kan, masalah-masalah masyarakat yang ada sekarang ni, orang naik kereta elok-elok parking tengah jalan, dah kena kelar dengan pencuri kan. Kena kelar dengan pencuri. Saya pelik dengan polis pula. Dia tahan kita kalau ada dalam kereta kita ni ada parang ke apa, dia marah tak boleh parang. Tetapi bila pencuri samun kita kan, dia buat laporan, lepas tu cakap pergi mahkamah sendiri. Cakap apalah je, tak kasih kita makan parang masuk dalam kereta untuk jaga keselamatan kan. Dia tak kasih kan. Lepas tu kita kena penyamun pula kan. Dia hanya buat sekadar saya makan. Dia cakap pasal apa tak nak tolong. Dah banyak sekarang, banyak kes ke ni, nak tolong apa, bukan awak saya nak tolong. Dia cakap macam tu kat kita. Ini satu masalah polis kan. Lepas tu pengalaman saya, polis bukan menyelesaikan masalah, dia kadang-kadang menyusahkan masalah. Kalau dia marah dengan saya kalau polis marah dengan saya ramai lagi marah dengan dia kan. Ramai lagi marah dengan dia. Dia kadang-kadang orang buat laporan, dia pergi rumah orang dia terus buat masalah dia buat masalah. Lepas dia buat masalah tu, dia tambah lagi masalah. Macam satu kes kawan kita, dia bergaduh dengan isteri dia, datang polis rumah dia, pergi bawa isteri laki-laki tu pergi balai polis. Polis tu pergi marah laki tu, dia tak tahu apa cerita dia pergi marah-marah. Lepas tu pula bila pergi balai polis dia herdik pula lelaki tu buat macam ni, buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Dia tak tahu yang kawan tu ustaz Allah Ta'ala uji ustaz ni kadang-kadang dengan isteri, dia tak tahu Lepas tu dia herdik kawan tu pun nak cakap tak kasi cakap. Lepas tu tiba-tiba dia dah pencen, dia datang mengajar dengan orang tu. Dia tengok kawan tu dah mengajar kat depan. Yang salah seorang syarah cerita ni Ustaz Kazim dia yang kena lepas tu lepas tu dia minta maaf selepas berapa tahun. Tetapi selepas dia buat dengan orang macam tu, dia menzalimi orang, dia hidup dia tak tenang. Dia menzalimi orang dengan cara macam ni. Allah Ta'ala pandai menzalimi dengan cara yang lain. Sebab itulah menzalimi orang ni bukan kerja yang mudah. Nak buat kerja, buatlah kerja cara dengan menzalimi orang. Buatlah kerja ikut peraturan agama. Peraturan agama lebih berat ke ataupun peraturan dunia yang disanjungkan? Peraturan Allah Ta'ala yang kena kita ikut bukan ikut suka hati je. Lepas tu sekarang ni banyak pula kes yang saya nampak, kes tarikat Ya Hanana Habib Syekh. Kan orang kata Syekh Nazim Cyprus, kenal Syekh Nazim Cyprus, tarikat Najbandi. Syekh Nazim Cyprus ni anak muridnya kat Malaysia siapa? Anak muridnya kat Malaysia Datuk Harundin. Datuk Harundin tu anak murid pada Syekh Nazim Cyprus Kalau orang kata Syekh Nazim Cyprus tu sesat, kenapa Datuk Harundin kita belajar dengan dia, ada hubungan dengan dia? Kenapa boleh ada hubungan? Sebabkan orang yang masuk alam tarikat, dia tak tahu rasa-rasa tarikat. Lepas tu Imam Ghazali bagi tahu kaedah al-mar'u jahilun liman la ya'lam. Setiap manusia akan memusuhi pada benda yang dia tak tahu. Kalau kita tak masuk alam tarikat, jangan sekali-kali cerita bab tarikat, jangan sekali sentuh. Macam saya dalam alam tarikat dah 20 tahun. Saya tahu mana sesat, saya tahu mana betul. Sebab tu yang saya berani cakap, saya dalam tabligh dekat 15 tahun. Sebab tu yang saya boleh tegur geng-geng tabligh, sebab saya 15 tahun dalam tabligh. Mengaji pondok dah 25 tahun. Sebab itulah saya boleh kenal mereka. Sebab itulah saya boleh tegur. Sebab bila saya nampak benda yang salah, takkan biarkan. Benda yang betul, takkan cakap benda itu salah. Macam orang tengah berzikir, macam contohnya la ilaha illallah, 100 kali kita tak rasa apa, 200 kita tak rasa apa. Tetapi naik 300 ke atas, badan kita rasa seram sejuk. Kalau berjamaah lagi kuat dia punya rasa je. Kita rasa badan kita ketat, kata rasa badan kita macam nak muntah.
Kita rasa macam nak sebut la ilaha illallah punyalah susah, rasa macam cekik kan. Kita punya tekak kita rasa macam cekik kan. Kita nak paksa juga zikir benda tu sampai keluar air mata, sampai sakit dada, sampai nafas tak boleh. Itu berlaku. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab syaitan dengan jin yang duduk dalam badan kita, dia tak nak dengar kalimat tauhid yang paling tinggi, iaitu la ilaha illallah. Dia tak nak dengar. Bila kita sebut, dia nak keluar dari badan kita, tak nak. Sebab itulah jadi konflik antara kita dengan benda tu. Sampailah kita berdiri, kita lawan dia bersungguh-sungguh, sampailah jadi macam tarian. Kita bergaduh, bergelut dengan dia supaya keluarkan segala sifat mazmumah dalam diri kita, iaitu hasad, dengki, takabur, syarul ta'am, makan yang terlampau banyak, ikut nafsu, tak nak ikut syariat. Kita nak buang sifat tu, masuk sifat rida, sabar. Itulah kita zikir. Tiba-tiba yang geng-geng ni pula rakam, tak tahu apa benda. Dia rakam cakap, ada zikir cara macam ni. Apa salahnya zikir? Sebut nama Allah, tak ada nampak benda maksiat. Sebut nama Allah Ta'ala, apa salahnya? Lepas tu konflik pula pada orang yang salam syekh, sujud kat syekh, sampai sujud kat dia. Masalah yang kat sini pula, syekh kadang-kadang sebagian syekh, dia tak boleh nak terajang orang tengah sujud je. Sebab dia tak kenal siapa sujud tu, tiba-tiba panak sujud kat dia. Macam saya ada satu kes, saya kat Yaman. Tengah jalan-jalan kat Yaman, jalan pergi kat makam Nabi Allah Hud. Jalan-jalan tak ada fikir apa dengan pakai kayu dan pakai baju yang koyak-koyak kan. Baju saya memang tompok-tompok zaman dulu. Sebab saya orang tabligh kan. Orang tabligh memang biasa zuhud Tengah jalan elok-elok macam ni, datang-datang orang pakai serban, pakai ni jubah, semua pun datang kat saya salam tak peluk ni nangis. Cakap kenapa macam ni? Lepas tu nangis. Lepas tu dia tengok muka saya, dia senyum, lepas tu dia pergi. Lepas tu saya pelik, kenapa dia macam ni? Saya pun buat bodoh Saya pun tak kenal sampai sekarang ni siapalah orang tu kan. Dia salam kita, nangis. Dah lama tak jumpa gini. Saya pun pelik, siapa Lepas tu dia senyum, tak tanya khabar, dia tu pergi. Sampai sekarang ni tak jumpa dia. Siapa dia? Bukan mimpi ni kata benda tu berlaku. Lagi-lagi lah syekh, dia punya kawalan yang tak kawal, sampai kadang-kadang tersujud kat syekh Sebab kadang-kadang setengah orang tu nak jumpa syekh tu dah lama sangat, 10 tahun tak jumpa. Bila datang, dia punya ta'asub terlalu kuat sangat sampai tersujud kat syekh. Bukan syekh tu yang salah, mamat tu yang salah, pergi sujud je hal Syekh takkan nak terajang, baru kenal tiba-tiba nak terajang. Ni bukan anak murid je anak murid tak berani nak salam. Sampai saya pun orang nak salam tangan saya, cakap zaman sekarang jangan siapa-siapa salam saya. Tangan siapa-siapa, cium tangan saya. Sebab sekarang ni fitnah dah terlampau banyak Tu ayat yang pertama, Allahus Samad. Yang kedua, Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Surah Ar-Rum ayat 11. Allah Ta'ala yang mula-mula menciptakan segala sesuatu. Summa yu'iduhu. Bila Allah Ta'ala ciptakan segala sesuatu di atas muka bumi, semua dia ciptakan. Kita nampak ada bukit, kita nampak ada matahari, kita nampak ada bulan, kita rasa angin, kita rasa semua apa yang kita rasa kat kiri kanan kita sekarang ni, segala tu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Segala tu semua Allah Ta'ala ciptakan. Bila segala benda tu Allah Ta'ala ciptakan, maka kita wajib beriman Allah Ta'ala akan hancur balik semua tu. Kita akan hancur dengan meninggal. Dunianya akan hancur, matahari ni semua akan hancur, bulan, matahari akan hancur dengan kiamat. Bila hancurnya semua benda tu, maka Allah Ta'ala kata summa yu'iduhu. Dia akan bangkitkan balik, buat benda tu balik. Summa ilaihi turja'un. Lepas tu semua yang bangkit pada masa itu akan terus kembali pada Allah Ta'ala, seperti mana tuan-tuan wajib baca hari-hari, ialah Maliki Yaumiddin. Apa maksud Maliki Yaumiddin? Raja pada hari agama.
Kan? Agak raja pada hari agama. Sekarang ni dia raja tak? Dia raja, tetapi dia biar ikut suka kamu. Nak buat baik, buat baik. Nak buat jahat, buatlah jahat. Tetapi siapa buat baik, dapat baik. Siapa yang buat jahat, dapat jahat. Bila kita cakap buat baik, buat jahat, bila orang buat jahat dengan kita, apa sepatutnya kita buat? Apa yang patut kita buat? Ada kawan saya ajar saya berdoa. Dia cakap ada orang menaya dengan kamu ya, sama-sama mengaji, belajar, sama-sama mengaji. Kalau kita cakap sama-sama mengaji ni, sama-sama belajar, belajar agama. Dia cakap macam mana? Doakan je mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi balak pada dia 10 kali ganda. Satu. Lepas tu biar je masuk neraka sampai bila-bila masuk dalam neraka dengan keluar. Wah, ni hati kasar betul kan? Gelap betul hati. Lepas tu saya pun senyap, saya tak cakap apa dengan dia. Saya pun tak cakap, nak tegur je apa, dah orang sifatnya macam tu, nak tegur macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cakap dia suka mensimpan doa daripada mendoa satu keburukan bagi orang lain. Kenapa dia simpan doa? Kerana doa tu akan bertukar pada akhirat nanti pertolongan bagi diri kita dan pertolongan bagi orang-orang yang lain. Kalau kita nak selamatkan mak kita, boleh. Kalau kita nak selamatkan ayah kita, boleh. Kalau kita nak selamatkan anak-anak kita, boleh. Kalau kita nak selamatkan isteri kita, boleh. Kalau kita nak selamatkan kawan-kawan kita, boleh. Sebab simpan doa daripada orang inaya kita, yang akan akhirat yang bertukar menjadi pertolongan, syafaah. Tetapi orang naya kita maki hamun doa pada je, habis peluang tu. Habislah peluang tu. Kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat benda yang pelik-pelik dalam masyarakat. Suka sangat buat benda pelik-pelik dengan masyarakat. Sebelum dia Nabi dah pelik dah. Dia buat ada kedai, tetapi selalu tutup kedai. Selalu pergi petapa kat Bukit Jabal Nur kan. Pergi petapa. Lepas keluar bertapa, cakap dia dapat Nabi. Orang cakap ini gila betul orang ni. Dah lagi petapa, dapat jin mana dapat kan? Jin mana je dapat. Tapi jin betul dia dapat. Dia takkan dapat jin, dia dapat wahyu dari malaikat Jibril. Kalau Nabi SAW muncul pada zaman sekarang ni, tuan-tuan cakap syiriklah kawan ni kan? Kawan ni syirik, kita tak boleh ikut. Sebab apa? Duduk tapa kat bukit, dapat jin, mengaku dia je wali kan? Tak boleh. Tapi Nabi SAW buat cara cerita tu. Macam mana sekarang? Macam mana kita nak sangka baik? Macam mana kita nak sangka baik? Lepas tu Nabi SAW pula kan? Dia ni orang tuduh je gila. Orang tuduh je orang dia sakit, dah kena rasuk dengan setan kan? Nabi SAW senyum, tak ada masalah. Lepas tu dia berdakwah lagi, cakap lagi dengan orang, sampai orang baling tai kat je kan? Letak duri-duri kat rumah je, baling tai kat rumah je, hari-hari keluar rumah kena tai, keluar rumah kena tai. Masih lagi Nabi SAW senyum. Lepas tu pula bila dah ramai pengikut Nabi SAW sampai nak lebih daripada, kurang daripada 200, maka Abu Jahal, Abu Lahab ganggu Nabi SAW yang luar biasa. Nabi SAW kalau berjalan mana-mana, terlepas pandang Sayyidina Abu Bakar, Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Sayyidina Ali, Nabi dah kena belah darah, Nabi dah kena pukul kan? Nabi datang semayang kat Mekah, orang ambil batu seberat-beratnya letak kat belakang Nabi, sampai Nabi tak boleh bangun. Nabi masih lagi senyap, tak doakan untuk mereka apa-apa. Sampailah Nabi SAW dapat kerajaan Madinah kan? Orang racun Nabi kan? Sahabat-sahabat tak dengar cakap Nabi, sampai Nabi kena pukul kan? Kena pukul, kena panah dan kena pedang, iaitu sahabat-sahabat yang duduk kan? Belakang kan? Bukit Uhud kan? Tempat tu pemanah-pemanah punca mereka turun, Nabi kena pukul, tetapi Nabi tak doakan apa-apa untuk mereka. Nabi senyap saja. Sampaikan Nabi kena racun
kena racun. Orang racun dekat makanannya. Bila racun kat makanannya makan. Bila dia makan dia tahu siapa racunnya, bagi tahu kat perempuan tu, kenapa kamu racun? Kalau benarlah kamu Nabi, kamu tahu ada racun. Rasulullah kata, pergilah kamu, selamat kamu. Kalau kita lah, ini tak ada kerja lain. Biar racun Nabi buat apa? Kan? Racun Nabi buat apa? Sekarang ni macam mana kita nak ikut Nabi SAW mensenyapkan doa untuk orang yang aniaya kita, ataupun kita nak ikut orang-orang yang cepat sangat mendoakan kebinasaan orang lain? Nak ikut cara Nabi ataupun lain pada Nabi? Seelok-eloknya kalau ada orang masalah dengan kita, kita senyap, sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kita sabar. Kalau benda tu boleh selesai dengan cara elok, selesaikan dengan cara elok, kan? Itu yang sebaik bagi orang Islam. Kalau seluruh orang Islam buat perangai macam ni, orang kafir akan masuk Islam. Tetapi paling sayang, orang kafir buat perangai macam tu, orang Islam buat perangai cara orang kafir sekarang ni, kan? Sampai ustaz-ustaz mengajar, oh kita kena marah, kita kena ni, kita kena ni. Ni masalah je, kan? Tu kesifu dah mengajar cara salah, anak murid apa lagi lah, kan? Ikut sifu lah. Inilah masalah, kan? Maka kenalah kita jaga mulut, jangan mendoakan. Macam contohnya bila nampak benda buruk, jangan sekali-kali ikut cakap orang yang buruk-buruk. Dapat WhatsApp, dapat Facebook, kan, dapat benda-benda, jangan lagi percaya benda tu. Sebab benda tu bukan manusia. Kita kena percaya atas dua orang yang sadiq, dua orang yang kita kenal je, orang yang baik, semayang sentiasa, tidak menipu orang, kan? Kalau kita tak lain pada dua orang ni, janganlah percaya. Janganlah sekali-kali percaya TV ke, khabar ke, kan? Semua apa ke, senyap saja. Jangan letakkan apa jenis hukuman. Sampailah jumpa dua orang yang soleh, dua orang yang jaga ibadat dengan betul, kan? Dua orang yang baik, tak menipu, sembahyang lagi tak menipu, kan? Tak nak menipu orang, perniagaannya cara je betul. Maka kalaulah dia ni cakap, barulah kita yakin. Lepas tu dua orang ni kita kenal, kita rapat dengan dia, barulah kita boleh yakin. Tapi sekarang ni ikut Facebook cakap macam ni, ikut cakap macam ni, kan? WhatsApp cakap macam ni, ikut WhatsApp cakap macam ni. Dia tak tahu, kan? Yang tukang cakap tu syaitan, iblis, kan? Dia tak tahu, dah ikut. Inilah satu masalah. Lepas tu, yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Pada waktu tu orang-orang yang buat dosa ternganga. Orang yang buat dosa keakhirannya ternganga. Lah, rupa-rupanya hari ni ada macam ni rupanya, kan? Mahkamah Allah Ta'ala, Mahkamah Allah Ta'ala terlampau detail. Mahkamah syariah, kan? Saya banyak cakap dengan orang, mahkamah syariah tak boleh pakai. Selalu cakap macam tu dengan orang. Sebab apa? Banyak masalah-masalah kes perceraian tak selesai-selesai. Kena bayar 5,000, kena bayar 6,000, kena bayar 5,000. Sampai saya dengar pening kepala, kan? Masalah-masalah makcik-makcik cerai dengan suami je atas dasar kesalahan suami je. Macam-macam masalah. Banyak duit habis, kan? Banyak duit habis. Sampai saya dengar cerita, sampai saya keluar air mata, kan? Dengar cerita macam ni sekali. Jabatan agama, lepas tu cakap tak bagi jabatan agama, dah pergi ustaz, cerita-cerita keluar air mata. Saya cakap ini jabatan agama buat perangai macam ni, sakit kepala, kan? Perempuan tu nak suami tu pukul isteri tu sampai keluar pagar. Masyarakat kira nampak dia pukul isteri je. Dia nampak pukul isteri, masih lagi tak boleh cerai dengan, tak boleh fasah dengan mahkamah syariah. Pelik. Masyarakat nampak dia pukul isteri dia, khalayak ramai kat luar pula, kan? Herik pada rumah kat keluar, pukul sampai keluar darah, kan? Macam mana jabatan agama tak boleh selesaikan masalah tu? Sampai 6 tahun tak selesai-selesai masalah, kan? Kahwin gantung macam tu. Lepas nak duduk dengan suami takut, anak dia pening kepala takut, kan? Sengsara. Kita dengar macam ni nangis, kan? Macam ni sekali, ini baru satu kes. Boleh lagi kes-kes yang lain kita tak dengar lagi. Lagilah berbagai-bagai masalah, kan?
Ingat orang duduk agama, duduk macam saya boleh mengajarnya ahli syurga. Macam saya fikir, saya ni confirm ahli syurga lah. Kalau saya cakap macam tu lah, saya ni confirm ahli syurga, memang confirm lah ahli neraka. Kalau dalam hati saya ni ahli neraka, saya ni ahli syurga, memang confirm lah saya ni ahli neraka. Sebab setiap orang mesti ada dosa. Nabi SAW pun dia cakap dia beristighfar dengan atas kesalahannya satu hari 100 kali. Lagi-lagilah kita ni kan, lagi-lagilah yang saya ni lagilah banyak dosa yang tak terkira. Janganlah rasa sifat riak, jangan rasalah takbur. Sebab apa ustaz-ustaz kadang-kadang ada sifat macam tu? Sebab tak ada tazkiyah, tak ada ilmu zikir, tak ada ilmu tarikat, macam mana nak bersihkan hati dia. Lepas tu ramai daripada pelajar-pelajar saya dia cakap, apa ustaz, tak perlu tarikat kan, sunat je. Saya sengih, memang hukum ni sunat, tetapi segala syekh-syekh kan yang 100 tahunnya ke atas semua je bertarikat. Semua seluruhnya banyakkan bertarikat. Imam Suyuti tarikat, Ibn Hajar ada tarikat. Dan segala syekh-syekh Mesir mesti ada tarikat. Dalam kitab syekh-syekh Mesir mesti belakangnya akan beritahu yang dia tarikat apa. Syekh-syekh Mesir, kalau Yaman, kebanyakan Yaman ni ada 2 tarikat. Kalau Hadramaut tarikat Ba'alawi, kalau atas tarikat Sazaliyah. Semuanya ada tarikat. Kenapa perlunya ada tarikat? Sebab perlukan seorang guru yang teropong kita, yang sebagai toslight bagi kita, kita ni orang yang hampir pada Allah Ta'ala ataupun jauh pada Allah Ta'ala. Macam mana syekh ni dapat tahu kita jauh ataupun hampir? Daripada 10 sifat mazmumah dan 10 sifat mahmudah yang tulis dalam kitab tasawuf yang wajib setiap orang kenal. 10 sifat mazmumah dan 10 sifat mahmudah. Salah satu daripada sifat mazmumah yang kita kenal, alamak, kejap dah habis masa. Masya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد
InsyaAllah InsyaAllah sambung balik cerita itu akan datang. Kita masuk pada ayat yang ayat yang 40. Ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allah Ta'ala kata apa? Allahul ladzi khalaqakum. Allah Ta'ala yang mula-mula ciptakan segala sesuatu. Summa razaqakum. Lepas tu dia aturkan rezeki bagi setiap makhluk dia. Summa yumitukum. Lepas tu dia yang mematikan kamu. Summa yuhyikum. Selepas tu dia akan balik hidupkan kamu. Lepas Allah Ta'ala kata apa? Hal min syurakaikum man yaf'alu min zalikum min syai'. Adakah di kalangan member-member kamu, kawan-kawan kamu, orang yang kamu selut, orang yang kamu hormat, iaitu berhala ataupun kawan-kawan kamu yang lebih hebat, boleh buat macam tu walaupun sedikit? Boleh jadikan kita, boleh tentukan rezeki bagi kita, boleh matikan kita, boleh hidupkan kita. Siapa je yang boleh buat macam tu? Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala challenge kita. Siapa yang boleh buat macam tu? Siapa yang boleh buat macam tu? Fikir. Siapa yang boleh buat macam tu? Maka Allah Ta'ala kata apa? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah terhadap apa sangkaan-sangkaan kamu terhadap Allah. Kamu ingat Allah Ta'ala lupa? Tak lupa. Kamu ingat Allah Ta'ala tak jadikan kamu? Jadi. Kamu ingat Allah Ta'ala tak menentukan hidup kamu baik atau buruk? Dia yang menentukan kamu baik atau buruk. Kamu rasa Allah Ta'ala tak bagi rezeki pada kamu? Dia yang aturkan rezeki untuk kamu. Buang sifat tu. Buang sifat yang kita rasa kita boleh. Melayu boleh, kita boleh. Buang sifat tu. Kita wajib usaha dan ikhtiar. Allah Ta'ala yang menentukan je. Kalau kita cakap insya-Allah Malaysia apa tu, Gombak ni takkan banjir, tahun depan tengok banjir ke tak banjir. Jangan challenge Allah Ta'ala. Challenge Allah Ta'ala, datang je punya datanglah je punya bala. Cakaplah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara daripada bala. Rendahkan diri terhadap Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Dia yang bersifat kekal abadi. Allahus Samad menunjukkan Allah Ta'ala kekal abadi. Apa yang kita cakap, dia perhati. Apa yang terletak dalam hati, dia tahu. Apa yang kita rasa, kita minum, kita makan, kita racun, kita makan racun ke, kita makan benda baik ke, kesihatan ke, ataupun benda yang mudaratkan bagi kita, kita sakit, Allah Ta'ala pun dapat rasa. Segala makhluk yang kita sini, angin ke jin ke manusia, kat sini macam-macam makhluk ada. Jin, manusia, malaikat, macam-macam ada. Apa yang mereka rasa, Allah Ta'ala rasa. Apa yang mereka nak buat, Allah Ta'ala tahu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi daripada apa yang kamu sangka-sangkakan. Kita ni banyak silap sangka kepada Allah Ta'ala. Banyak sangat salah sangka kepada Allah Ta'ala. Bila kena bala, marah Allah Ta'ala macam-macam marah. Bila senang, lupa Allah Ta'ala, berbatu-batu lupa berjuta-juta batu, bukan batu-batu, berjuta-juta batu lupa Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala buat susah, bagi sedekah lebih kurang RM200, so Allah Ta'ala bantu je. Mana RM200 nak bantu je, Allah Ta'ala bagi berjuta-juta kat je, bagi mata, bagi akal, bagi tangan berjuta-juta. Tiba-tiba sedekah RM200, saya dah sedekah dah. Berapa sedekah? Adalah saya sedekah. Berapa? 200. Takkanlah 200 Allah Ta'ala nak bantu kamu, takkanlah nak Allah. Walaupun kamu sedekah 1 bilion pun, jika Allah Ta'ala nak bantu, bantu. Jika Allah Ta'ala tak nak bantu, dia takkan bantu.
Hanya kita ada usaha dan ikhtiar je supaya Allah Ta'ala tolong kita dengan kasih sayangnya, dengan simpati dia. Mana boleh kita paksa Allah Ta'ala? Mana boleh? Boleh kita paksa Allah Ta'ala? Saya dah baik dah, Allah Ta'ala garanti ikut cakap saya. Mana boleh macam tu? Banyakkan orang zaman sekarang ni i'tikad yang macam tu. I'tikad yang macam tu salah. Kita tak boleh tak boleh kata Allah Ta'ala ikut kita. Kita yang ikut Allah Ta'ala, bukan diri kita. Allah Ta'ala ikut diri kita, kita yang ikut ketentuan Allah Ta'ala. Macam mana nak rendahkan diri? Perbanyakkan baca Allahus Samad, Allah yabda'ul khalq summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Berulang-ulang dengan faham maksudnya. Allah allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum hal min syurakaikum man yaf'alu min zalika min syai' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Lepas tu insya-Allah akan datang ayatnya susah betul kan, sebab dia berkaitan dengan angin, dengan air kan. Allah allazi yursilu riyah fatasiru sahaban fayabsituhu bis-sama kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral widqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idza hum yastabshirun. Insyaallah akan datang, akan diperjelaskan berkaitan dengan angin, dengan air. Kalau tak ada angin, kalau tak ada air, macam mana nak hidup? Kalau orang boleh menjagakan angin dengan air, kacau dua benda yang tak boleh menjagakan. Boleh air boleh jaga, tetapi terlampau banyak sampai kita tak perlu nak beli air. Dua benda yang orang tak boleh menjagakan, kuasa Allah Ta'ala yang Maha Kaya, angin dengan air. InsyaAllah akan dijelaskan, akan datang. Ada pertanyaan? Lupa nak beritahu. Ayat tadi tu surah Rum juga. Surah Rum ni ada 4 ayat tempat dia ada 4. Ayat yang 48 surah Rum, ayat 48 kan. Yang pertama tadi ayat 11 Allah yabda'u, ayat 11 razaqakum tu ayat 28. Bukan 28. Ayat 40. Lepas tu ayat yang nombor 3 tadi, iaitu ayat 48. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalil awwalin ya akhiril akhirin ya alima fis sudur. Ya Allah yang mengetahui akan segala rahsia-rahsia kami, ya Allah ampunkan dosa besar, dosa kecil telah kami lakukan, ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa besar, dosa kecil bagi ibu bapa kami, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadilah kami hamba yang sentiasa rapat dengan kamu, ya Allah. Selamat daripada azab kuburmu, selamat di azab akhiratmu, ya arhamar rahimin. Dan dapat ridhamu supaya dapat lihat wajahmu di syurga nanti, ya arhamar rahimin. Dan kasih sayangmu, ya Allah, halanglah sekalian hamba-hambamu untuk melakukan dosa besar, dosa kecil, supaya dapatkan keamanan, supaya dapatkan rahmat, supaya dapatkan berkatmu, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.